Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Riel, selamat balik ke channel Michael Legend ni. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Legend ni. Okay, bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana saya support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 setup review. So, kemah yang saya akan set up dan saya akan review kali ni adalah sebuah kemah daripada Vidalido. Ini adalah model terbaru Vidalido Sunstay. Okay, pasal dia ada sebuah tunnel tent yang untuk beginner, untuk kalau korang nak start dengan tunnel tent. Ni adalah antara model basic lah daripada Vidalido untuk model tunnel tent. So kalau korang nak tahu apa yang menarik, macam mana cara setup, dan sedikit review pasal kemah Vidalido Sunstay ni dan juga cara simpan balik, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, macam biasa sebelum tu kita unboxing dulu. Kita keluarkan kemah ni daripada kotak dia. So kalau korang beli kemah ni, dia bagi sekali dengan kotak ni lah. So dia lebih secure dan lebih selamat lah bila korang sampai. Ni beg dia. So kita keluarkan dulu. Kemah ni dia agak berat jugalah. Dia lebih kurang 18 kilo. Lepas tu dia ada satu kotak dalam ni. Dia punya pole. Pole dia agak berat. So dia punya pole dia bukan pole aluminium lah, dia pole besi. So dia agak berat sikit. Ni kotak pole. Ni dia punya beg kemah. Kita tengok barang yang ada dalam beg dia dulu. So beg dia warna putih. Dia macam cream lah, dia light cream ataupun orang panggil sebagai ivory white. Okay, beg dia beg duffel, beg biasa. Dia zip, half zip lah. Dia ada dua zip kat sini, double zip. Lepas tu dia tak ada compression strap. Dia normal duffel bag biasa lah. So kat dalam dia sama. Kemah dia pun sama jugalah, dia warna ivory white macam ni. So dalam beg dia macam biasalah, dia ada dia punya manual untuk pasang dengan dia punya barang-barang yang ada lah dalam ni. Lepas tu dia punya kad-kad ni semua. Dan dia ada satu gulungan kemah. So dia warna ivory white, sama juga, sama dengan beg dia. So kemah ni dia ada dia punya inner tent. So dia ada beberapa part lah. So dia ada velcro strap kat sini untuk ikat. Okay, first dia ada outer layer. Okay, ni dia punya outer layer. Okay, yang ni dia punya ni dia punya pack semua. Pack semua dalam satu bag macam ni. Dia ada satu macam netting ni, pintu netting. Nanti kita try tengok apa benda ni. Dia ada satu macam, ni rasanya dia punya ground sheet kot. Dia punya ground sheet, nanti kita check. Ni dia punya inner tent. Ni dia punya inner tent. So ni yang ada dalam beg dia lah. Okay, lepas tu dia ada satu kotak ni. Satu kotak ni semua dia punya pole lah. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Okay, so dalam kotak ni ada dia ada beberapa jenis pole lah. Satu pole aluminium macam ni. Okay, dan dia ada pole-pole besi dalam satu plastik macam ni. So dia sekalikan lah, dia ada pole kemah dengan pole untuk awning. Nanti saya akan buka, kita tengok dengan lebih detail lah dia punya pole ni. Lepas tu dia bagi sekali bag, bag untuk pole. So bag ni, so bila kita dah kemas, pole semua masuk dalam ni, dan kita boleh gulung sekali lah dengan kemah dia. Okay, macam biasa sebelum pasang kita baca dulu lah dia punya manual. Kita kena check dulu satu barang-barang pole-pole yang dia bagi ni. Total dia ada 3 pole aluminium. Yang aluminium tadi kat bahagian atas. Okay, pole A. Lepas tu pole B dan pole C ni adalah tiang kemah lah. So yang C dia ada 4, B dia ada 2. So 4 tu dekat depan ni. Di kiri kanan lah, 1, 2, 3, 4. Lepas tu yang pole B yang belakang, dia pendek sikit. Dan juga 2 pole D ni, pole untuk dia punya awning. Okay, sorry, yang hitam ni tadi, ni sebenarnya bukan ground sheet, tapi dia punya fly sheet, dia punya rain cover dekat bahagian atas. Dia bukan dekat tanah tapi dekat bahagian atas. So lepas setup dia punya
outer layer, dan baru pasang dia punya rain fly dekat bahagian atas lah untuk extra protection. Ok, so untuk first step, kita pasang semua pole-pole dia ni. So yang ni dia ada 3 pole aluminium ni. Yang ni kat bahagian atas lah sebab dia boleh bend. Ok, next yang ni semua steel pole besi. Dia ada 3 jenis. Satu yang ni untuk pole untuk awning, dia ada tip macam ni. So ni untuk awning. Dia ada 2 lah. Seterusnya dia ada yang tanda merah ni. Yang ni pole yang belakang tu, tiang belakang. So yang ni dia ada 2. So selebihnya dia ada 4 pole untuk tiang bahagian tepi yang depan. So dia ada 4. So dia panjang sikit daripada yang merah tadi. So dia ada beza lah sebab tu dia marking warna merah. So dia ada perbezaan kat sini. So dia punya panjang dia tak sama. Ok, so total dia ada 11 pole. 2 yang untuk awning, ni last kali nanti. Lepas tu 3 yang untuk atas. Ok, untuk bumbung yang aluminium lah, warna silver ni. Lepas tu dia ada 6 untuk tiang kemah. 2 yang belakang, 4 yang depan. Ok, so kita pasang tiang dengan dia punya yang atas ni dulu, dekat dia punya outer layer. Ok, so sekarang kita akan bentang dulu dia punya outer layer dia ni. So yang ni kita kena make sure yang mana belakang. So yang belakang dia ada merah ni. Sebab pole merah tadi dia dekat belakang. So yang ni bahagian belakang lah. So kita kena adjust, kita kena pusingkan dekat arah mana yang kita nak. So yang ni kita bentangkan lah. So merah dekat belakang. Ok, bila dah bentangkan outer layer ni, kita masukkan 3 pole silver ni dalam sleeve hitam ni. So dia ada 3 lah. Depan, tengah dengan belakang. Lepas tu masukkan pole ni dalam dia punya konektor plastik ni. Dia ada kat penjuru. So masuk yang dia ada 2 part. Kalau perasan yang satu dia ada macam garis-garis kat dalam ni, satu lagi yang kosong lah, yang dia lubang dia lagi besar. So untuk pole yang ni masukkan yang ada garis-garis ni lah. So kita kena tolak sikit, dia akan ketat sikit lah, nak bagi dia bend, nak bagi dia bengkok. So dia akan jadi macam ni, dia akan curve lah. So kita buat 3-3. Okay, so 3-3 dah masuk. Dan kita masukkan pole kaki dia. So yang ni dia punya ada ring kat sini, macam D-ring kat sini, benda ni. Okay, so yang ni dekat bahagian atas lah. Sebab yang ni nanti untuk sangkut dia punya rain fly. Dia punya hook rain fly untuk sangkut kat sini nanti. Masukkan kat sini. Okay. Okay, lepas tu ambil pin ni, pin besi ni, masukkan dekat bawah pole. So kalau yang ni dia bukan freestanding tent, so kita kena baringkan dulu. Ok, seterusnya yang tengah, pole yang tengah. Masukkan. Lepas tu kena cari pin yang bahagian tengah. Dia make sure dia kena warna hitam lah, bukan warna merah. Okay, dan yang terakhir adalah yang warna merah lah. Yang pole warna merah dia pendek sikit. So kita masukkan yang kat belakang. So make sure dia punya ring ni dekat atas. Dan cari pin yang ada tali warna merah. Okay. So dah siap masukkan semua pole, nanti kita akan dirikan. Kemah ni dia bukan freestanding tent. Kita kena pack
ujung dia, lepas tu baru kita tarik ke depan lah. So bila dah masukkan semua pole tadi, jejik macam ni lah. So better baringkan. Jadi saya akan pack yang bahagian belakang dulu. Kita akan pack dulu belakang, lepas tu dirikan dan kita akan tarik ke depan. So kalau kemah jenis macam ni, dia memang tak boleh diri lah. Dia memang kena pack, kena camping atas ground yang kita boleh pack. Kalau platform macam papan boleh lagi, tapi kalau macam atas simen ke apa, dia tak sesuai. Okey, sekarang kita akan pack dulu belakang dia. Kita pack belakang dia. Dia gunakan pack yang dia bagi ni lah. Pack dia bagi jenis macam ni, dia normal shape, tapi yang ni dia agak solid jugalah kualiti dia. Kita akan pack 2 point dekat yang hujung ni. So dia ada dia punya strap ni. Yang ni kita boleh loosekan dulu. Okey, dia boleh adjust lah. Kita loosekan dulu. So kita pack 2 point yang belakang ni. Okey, so bila dah pack yang tadi, kita dirikan semua tiga-tiga. Okey, so kita tarik ke depan. Tarik ke depan. Okey, lepas kita dah tarik ke depan tadi, kita kena pack yang depan ni pula. So kemah ni dia memang sebaiknya kena buat 2 orang lah. Sebab dia seorang pasal memang tak boleh. Sebab bila macam ni seorang kena hold, seorang kena pegang supaya dia tak jatuh balik. Okey, dan hook dia semua kita sangkut lah dekat pole dia ni. Okey, dan strap ni kita boleh ketatkan bagi dia tegang lah. Dahsyat lah naik dia punya outer layer punya tent. So tadi saya just pack hujung je, 2 dekat belakang, 2 kat depan. Dia yang terbaik adalah kena pack dekat semua kaki dia lah supaya dia secure. Dan juga kena pack yang ni, ikat tali dan tarik ke depan lah. So ni kena arah depan. Dia 45 degree lah. Dia sangat macam ni. So tarik supaya dia ada force, tarik ke depan supaya kemah dia lagi kuat lah, lagi tegang kat bahagian atas. Okay. Cuma saya set up ni untuk set up review saja. So saya tak ikat lah. Tapi kalau camping dekat keadaan yang sebenar, kalau perlu, contohnya dekat tempat angin yang kuat, better kena ikat dan tarik ke depan. So dia ada 4 point, 2 point depan, 2 point belakang. Tepi pun boleh, tepi pun dia ada. Tepi kena tarik ke tepi lah, macam ni. Okay. So kaki pun better kena pack lah. Okay. Cuma sekarang saya just buat tent setup review saja. So saya tak pack lah dia punya kaki. Okay, sekarang saya nak set up, nak pasang dia punya rain cover kat atas. Rain cover dia warna hitam lah. Lepas tu dia ada coating, dia ada black coating kat dalam. So dia untuk kurangkan haba. Dan juga ada extra protection daripada hujan. So actually dia punya ni dia dah waterproof lah. Tapi kalau hujan terlalu lebat, dia adalah juga kemungkinan untuk leaking kan. So kalau ada ni, dia lebih protect lah. Lagi satu, bila kita pakai kemah ni dia warna putih. Kalau direct macam ni, dia agak cerah. So kalau kita guna dia punya rain cover ataupun fly sheet kat atas ni, dia jadi lebih redup dan lebih selesa lah dekat dalam kemah. So, nak pakai ni mudah je, just sarungkan je. Kita make sure yang mana depan, yang belakang dulu. Okay, yang depan dia ada logo. Dia ada logo Vidalido. Dia kiri kanan dia ada. Dua-dua side dia ada lah logo kat depan. So kalau nak pasang ni, so kita kena terbalikkan. Dan kita sangkut yang depan ni dulu. Sangkut dekat ring yang ada kat tiang ni tadi. Okay, dan kita ambil yang belakang sekali. So ambil yang getah yang belakang dan kita sarungkan. Okay, lepas tu kita sangkut dekat ring yang belakang. So yang ni kita sangkut ni dulu.
So sangkut dah. Okay, so yang tengah ni pun sama, sangkut dekat ring dia. So senang. So dia jadi lebih handsome lah dengan dia punya top cover dekat bahagian atas. Okay, so bila dah siap, dia jadi macam ni lah. Dia ada satu cover bahagian atas warna hitam, lepas tu kemah dia lain semua dia warna putih. Dia macam light cream lah, dia ivory white. So kemah ni dia adalah sebuah tunnel tent. Lepas tu dia lebih kepada basic tunnel tent lah. Cara pasang dia manual. First kena pasang dia punya pole aluminium kat atas, dia ada 3, dan pasang tiang. Lepas tu kita tarik pack kat belakang, tarik naikkan lah. Ok, kemah ni dia jenis non-standing tent lah. Maksudnya kemah ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia memang kena pack baru dia boleh berdiri. Macam tadi pun saya dah pack 4 poin penting lah, 2 depan, 2 belakang. Pun dia dah ok. Sebenarnya nak lagi kukuh, kena pack dekat semua kaki-kaki dia. Ok, dan tarik yang tali yang depan ni. Tu untuk dalam keadaan yang lebih kukuh lah, dekat tempat yang angin dia kuat ke apa. Satu pintu besar kat depan, nanti saya buka, kita akan set up dia punya awning. Lepas tu dia ada 2 pintu tepi kiri kanan. Pintu macam ni lah, ni boleh buka kiri kanan. Lepas tu dia ada tingkap kat bilik. So ni akan set up dia punya inner tent bahagian belakang. Belakang dia tak ada pintu, dia just ada tingkap dekat bahagian bawah saja. Dia boleh buka yang bawah je, dia tak boleh buka habis lah. Okay, lepas tu kemah ni dia jenis 4 season, sebab dia ada dia punya snow skirting. Dia ada snow skirting kat bawah. Tapi macam biasa, biasanya saya akan sorok kat dalam lah. Sebab saya suka dia nampak lebih kemas. Snow skirting kita boleh simpan kat dalam. Ok, side tepi sini pun sama. Dia ada satu pintu dekat tepi sini dan juga tingkap lah untuk inner tent. Ok, jadi saya akan set up dia punya pintu depan ni. Dia ada bagi pole, 2 pole untuk set up dia punya awning lah. Ok, lepas tu saya akan pasang dia punya inner tent dan kita review semua sekali dia punya dalam dia. Untuk set up dia punya awning kat depan, kita perlukan 2 pole. Ini pole yang dia bagi ni. Pole ni pada saya dia tak tinggi sangat, lebih kurang dalam 1.8 meter lah, macam tu. Ok, lepas tu 2 pack dan juga 2 tali, 2 guideline. Ok, dia ada side wing kat tepi. Cuma side wing dia tak boleh zip. Dia tak boleh zip kat sini, dia tak boleh zip dekat dia punya pintu. Lepas kita dah buat awning dia, kena packkan ke tanah ataupun gulungkan dekat tepi sini lah. Dia tadi dah siap set up dia punya awning. Okay, awning dia agak besar juga. Dia agak luas lah sebab pintu dia besar. So kita boleh extend kita punya common space sampai kat depan ni. Contohnya nak lepak-lepak santai kat sini pun boleh. So kat dalam dia memang sangat luas lah. Sekejap lagi saya nak set up dia punya inner tent. Inner tent dia akan sampai sini. Inner tent dia akan sampai webbing yang kedua ni. Okay. Dia agak besar. Tapi dia punya common space, kalau yang bertutup, dia memang agak kecil lah. Dia start daripada yang webbing yang tu sampai ke depan sini, dengan area sini lah. So kita boleh extend dia punya common space sampai ke depan ni. Okay, tapi sebelum tu saya nak buka dulu dia punya tingkap-tingkap ni untuk ventilation dengan dia punya tingkap bawah yang kat belakang tu. Dan ini kita boleh gulung. Okay, yang belakang dia ada macam tingkap kecil kat bawah ni. So ini kita boleh buka, kita boleh gulungkan lah. Ok, tadi saya dah buka semua tingkap dia. So pintu ni saya buka dia punya tingkap saja. Buka pintu tepi, dia jadi macam ni lah. Dia satu pintu yang agak luas untuk keluar masuk. Lepas tu dia ada tingkap dekat tepi sini. Dan juga yang belakang tu pun dia boleh buka. Dia sama dia nak gulung pun boleh, nak ikat dengan tali pun boleh. Ikat tali kita pack, so dia akan ada privacy sikit. Tapi masih lagi ada ruangan udara boleh masuk lah. Tapi kalau nak maximum ventilation, boleh gulung. So nanti dekat kita punya inner tent pun dia ada udara daripada belakang
dia boleh masuk walaupun dia tak boleh buka habis, cuma dia ada daripada bawah saja. Okey, dekat bahagian atas dia tak ada apa-apa ventilation lah, dia tak ada apa-apa netting, cuma dia ada tepi je sikit dekat ujung sini. Dia ada air vent lah in case kalau kita nak tutup habis. Contohnya dekat tempat sejuk kita nak tutup habis, dia punya pintu besar, dia punya tingkap semua nak tutup, tapi still nak ada udara sikit boleh masuk. So boleh buka dia punya air vent. Dia ada dua lah, satu sini dengan satu lagi yang sebelah sini. So KMR ni sebenarnya dia ada option lah. Dia dah ada dia punya inner tent. Tapi pada saya kalau korang tak nak gunakan inner tent, nak tidur dengan camping bed pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia punya tepi pun dia dah agak secure sebab dia ada snow skirt. So kalau kita masukkan ke dalam, dia agak secure sikit lah. Dia lagi luas lah sebenarnya kalau gunakan camping bed. Tapi kalau nak lebih secure waktu tidur, lebih rasa selamat, boleh gunakan inner tent. Memang dia dah include sekali lah. Sekejap lagi saya nak set up dia punya inner tent untuk tidur. Untuk inner tent saya gunakan ground sheet. Yang ni saiz dia 2x2.5 meter. Dia just nice lah untuk dia punya inner tent. Dia sedang elok je, cuma dia sikit je lah, dia tak cover dekat ujung-ujung ni. Tapi still ok lagi lah. So kalau nak gunakan ground sheet yang lagi besar pun boleh. Nanti just lipatkan saja supaya dia sama saiz dengan dia punya tapak inner tent dia. Okay, so untuk inner tent kita nak set up dia. Dia mudah je, just gantung-gantung je. Cuma kita kena kenal pastilah mana pintu depan dia. Okay, ni pintu depan dia. Pintu dia besar. Dan dia ada tingkap kat tepi. Yang ni kita just sangkutkan saja. Yang dia ada 3 point kat sini. So kita sangkut tengah dulu. Sangkut yang tepi. Lepas tu yang tepi sini. Ok, dan kita sangkut je yang belakang juga. Ok, yang bawah kita sangkut dekat ring sini. Ring yang dekat pole ni lah. Dia ada ring dia ni, sangkutkan je. Ok, untuk yang belakang pun sama. Dia ada ring kat sini. Yang strap ni, kita kena sangkutkan dia. Okay, dah siap. Dia punya inner tent dah siap pasang. Jom kita review, kita tengok kat dalam dia macam mana. Okay. So bila dah siap pasang, dia macam ni lah. Dia ada satu inner tent yang besar. Inner tent dia pada saya agak besar. Walaupun kemah ni dia punya size dia taklah besar sangat. Dia punya tunnel tent. Cuma dia punya common space dia dah jadi agak sempit sikit. Kalau nak set up secara simple, sesuai lah. Dia maksimum pada saya. Kalau selesa untuk 2 orang dewasa, kalau dengan family, kalau untuk 2 dewasa, 2 kanak-kanak kecil, dia okey. Tapi kalau anak-anak tu dia dah agak besar, dah macam remaja, dia agak sempit sikit lah. Okay, dia punya inner tent, nak pasang dia mudah je. Dia simple je. Dia just sangkut pin, dia punya hook dekat atas dengan dekat bawah. Dekat tepi semua dia tak ada. Dia just atas ada 6. Depan 3, belakang 3. Bawah dia ada 4 lah. Dekat penjuru. Setiap penjuru dekat bawah ni. Dekat 2 kat pole. 2 lagi dekat belakang. Okay. Dia punya inner tent dia warna hitam. So nice pada saya suka inner tent dia hitam. Sebab kat dalam dia jadi redup. Dalam dia walaupun siang, kat dalam dia redup. So kalau nak rehat waktu siang, waktu tengah hari, memang nice lah. Lepas tu dia punya ventilation inner tent dia saya suka. Dia ada satu pintu besar kat sini. Dan dia boleh buka habis. Bukaan dia besar. Dia bentuk U shape lah ataupun D shape. Tapi yang bestnya dia besar. Pintu dia memang sangat besar. Kita boleh masuk daripada tepi lah. Sini dia tak boleh buka. Dia just D shape saja. Lepas tu dia ada netting yang besar. Contohnya kalau kita nak ventilation, kita boleh tutup netting. Kita boleh buka layer dia kat dalam. Dia ada 2 layer. So kalau nak ventilation, full ventilation, tapi nak ada privacy sikit dan juga tak nak ada gangguan nyamuk ke serangga, so boleh tutup dia punya netting saja. So dia punya layer dalam kita boleh buka habis lah. Ok, dekat area sini, dia punya area common space ni ataupun area living room lah, living area, pada saya dia agak selesa, memang sangat selesa lah. Sebab dia tinggi. KMR ni dia tinggi. Okay. Nanti saya share dia punya size, detail size dengan dia punya material lah.
Tapi dia memang sangat tinggi lah. Tengah ni kita boleh bergerak dengan bebas. Sekarang saya diri, ketinggian saya dalam 175 cm, masih lagi ada space lah. Cuma kalau kita nak gantung lampu atau kipas, boleh, dia ada point kat sini. Okey, dengan satu lagi kat sini. Kalau kipas, dia tak sesuai kat sini sebab dia akan terlanggar. Dia kena cari point lain lah untuk kalau kipas yang jenis gantung. Kalau lampu dia sesuai. Okey. Even dekat dia awning dia pun okey. Awning dia pun masih lagi boleh bergerak bebas lah kat sini. Okey, dia ada bagi satu pintu netting. Ni dia punya accessories lah. Yang ni memang, tapi dia dah include sekali. So kalau korang beli memang dia dah bagi sekali lah yang ni. Yang ni nak guna dia kena zip. First, yang ni kena sangkut sini dulu. Dia ada loop kat atas ni. Dia ada 3 point lah. Kita kena sangkut sini. Okay, lepas tu kita zip. Okay, kalau nak zip, start pada atas. Make sure dulu zip ni dekat sekali lah dekat sini. Dan kita masukkan ni. Masukkan dua-dua macam ni. Okay, tarik rapat dan baru zip lah. So yang ni pun sama. Okay, kita masukkan rapat dan kita tarik. So bila dah pakai dia punya pintu netting ni, dia lebih secure lah. Contohnya waktu malam kita nak tidur kat luar ni pun boleh. Nak letak camping bed, nak tidur dengan camping bed, dia okey lah, dia boleh. Ataupun kita nak barang kita rasa lebih secure kat dalam, tapi kita tak nak tutup pintu besar ni, so kita just boleh tutup pintu netting ni saja. Okey, so pada saya dia satu feature yang bagus lah. Dia bagi sekali pintu netting ni. Dan yang bestnya sebab dia tak melekat. Kalau kita rasa rimas, kita nak buka boleh. So dekat dalam rasa lebih secure lah. Dia rasa macam privacy sikit. Dia tak nampak terus direct. So dia ada sikit lah lapisan dia punya jaring-jaring ni. Sekarang kita tengok dia punya inner tent. Dia punya bahagian dalam dia pula. So dia ada double zip lah. Kita boleh buka macam ni. Kita nak buka habis pun boleh. Cuma kalau D-shape ni, bila buka habis dia akan jadi, pasal dia kurang kemas sikit lah sebab dia akan bersepar kat bawah. So nak kemas kena gulungkan dia. So pintu dia memang sangat besar, sangat luas. So kalau kita masuk dalam, first dia punya ketinggian lah. Ketinggian dia dekat sini masih lagi okey lah. Dia punya ketinggian okey, boleh gerak kat sini, boleh berdiri. Dekat dalam dia dah start agak rendah lah. So kalau nak bergerak kena kat sini. Dia sini dia selesa. Kalau dekat belakang dia dah agak rendah. Okey, dari segi ventilation pasal okey sebab dia ada tingkap kiri kanan yang besar. Okey, so kita boleh tinggalkan netting saja. Dan lagi satu yang bestnya, dia ada satu zip untuk kita buka habis. So kita boleh adjust lah. Contohnya kita kat dalam kemah, dalam inner tent, tapi tiba-tiba hujan, kita nak tutup yang ni boleh. So kita boleh buka zip yang kedua. So dia ada dua. So dia ada full access lah. Cuma zip yang netting ni dia tak boleh buka lah. Dia just boleh access dia punya layer ni saja untuk kita tutup ataupun nak buka. Okey, lagi satu dia ada tingkap kat belakang ni. Okey, kat belakang tadi kan dia ada open punya tingkap. So kita boleh buka yang sini untuk ventilation. So udara dia boleh masuk daripada belakang. So yang ni bagus. Cuma dia tak boleh buka habis lah. Dia just buka untuk layer ni saja. Netting ni dia tak boleh buka. Dia tak ada zip lain. Okay, lain-lain feature yang ada basic feature yang ada biasalah, dia ada hook untuk gantung lampu. Okay, dia ada satu kat sini, satu lagi dekat sini. So kalau gantung kipas yang ada blade tu dia tak boleh lah, nanti dia akan langgar. So kena check kipas yang dia ada dia punya cage dia sekali tu kalau nak gantung. Lepas tu macam biasa dia ada pocket dekat sini, dekat tingkap dia ni. Sini ada satu, dekat sana pun dia ada satu. Lepas tu dia ada satu zip untuk kabel lah kat sini. So kalau kita nak gunakan extension, so dia ada lubang untuk keluarkan kabel. Okay, tadi saya dah review sikit kemah ni. Okay, sekarang saya nak share sikit dia punya material lah. So dia punya material dia gunakan polyester. Untuk outer layer ni dia polyester 150D. Okay, dia agak tebal. Okay, lepas tu dia ada silver coating dekat dalam dia. Kat dalam dia ada silver coating. Lepas tu dia punya PU dia 2000 mm. Dia ada 2000 mm.
Lepas tu dekat atas dia punya top cover dia sama juga, dia polyester 150D, tapi yang ni dia ada black coating, dia vinyl coating. So yang ni dia 2500 mm. So dia ada extra protection lah kalau daripada hujan, dan juga dia akan block lebih heat lah, lebih kepanasan. So bila kat dalam dia memang tak terasa sangat bahang dia. Bukanlah tak terasa langsung, ada, tapi dia dah kurangkan, dia kurangkan panas. Lepas tu dengan ventilation dia pun bagus, dia ada banyak tingkap keliling. So bila ada angin kita tak rasa berkuap lah kat dalam. Okay. So dia punya ni pun dia gunakan material yang waterproof, dia 600 mm. So in case even kalau kita terlupa tutup dia punya ni, kalau kena hujan tempias sikit, dia akan waterproof sikit lah, dia water resistant. Okay. Dia punya lantai dia pun dia 2000 mm. Dia masih lagi waterproof, dan kita kena gunakan extra ground sheet lah untuk protect lantai in the tent. Okay, untuk saiz kemah, okay, dia punya panjang daripada belakang ke depan dia lebih kurang dalam 5 meter. Dia punya lebar kiri ke kanan, okay, dia punya lebar lebih kurang dalam 3 meter lah. So korang perlukan tapak yang agak besar jugalah, termasuk dengan kalau nak pack dia punya tali-tali ni semua. So dia punya ketinggian dia kat dalam tadi dalam 2 meter lah, dekat part sini yang paling tinggi. Yang lain-lain sebenarnya agak rendah sikit lah, tapi masih lagi boleh gerak bebas lah kat sini. Tadi saya dah tunjukkan cara pasang dan juga simple review lah kemah Vidalido Sunstay. Okay, kemah Vidalido Sunstay, dia sebuah, pada saya dia sebuah tunnel tent basic yang okey lah. Dia punya feature dia best, cara pasang dia pun tak susah sangat, dia flexible, dia punya ventilation dia pun okey, material dia pun okey, dia sesuai lah untuk dalam 4 ke 2 ke 4 orang. Dia kalau 2 orang selesa, kalau 4 orang dia agak tight sikit lah. Kalau untuk anak kecil-kecil lagi masih lagi okey. Okey, jadi saya nak tunjukkan cara macam mana nak simpan balik. First saya akan buka dia punya inner. Okey, kita cabut inner dia, lepas tu tutup lah dia punya semua pintu tingkap. Okey, awning dia turunkan, dan kita cabut lah semua pole-pole dan lipat gulung, masukkan dalam beg. Okay, tadi semua kita dah cabut inner tent, dia punya top cover, lepas tu semua dah tutup lah, dan kita nak turunkan dia punya outer layer. First kena cabut pack yang depan ni. So kalau korang pack dia punya pole, cabut pole, pack dekat pole dulu. Yang ni last sekali. Lepas tu rapatkan pole-pole ni. Sekejap angkat. Kita angkat, kita cari tempat redup lah untuk cabut dia punya pole. Ok, lepas tu cabut pin outer ni. Sekejap, sebelum tu ni hook ni kena cabut dulu. Cabut pin dia, tarik je tali ni. Ok, kita cabut pole dia lah. So yang lain pun sama juga. Dan pole dia kita simpan. Ok, lepas tu cabut pole je ni. So kita tarik je yang connector dia ni.
Okey. Dan tarik keluar lah. Okey, untuk outer dia ni, kalau nak mudah, kita just biarkan je macam ni. Okey, so kita tak payah kembangkan dia balik. Sebab nanti kalau kita nak set up balik, dia jadi mudah lah. Kita just boleh terus masukkan pole tadi tu dekat sini, terus sambung. Dan kita tak payah kembangkan pun sebenarnya. Macam ni sebenarnya lagi mudah. So yang ni kita just lipatkan saja. Kena kemaskan lah bawah dia ni. So ni kita lipatkan je lah. Ini tadi kita dah susun lah dia punya outer layer, pole, pack dia, pack dia punya inner tent, rain fly dengan pintu mesh. Lepas tu kita gulungkan padat untuk masukkan balik dalam beg dia. Beg dia agak tight sikit lah. So beg dia tak muat sebab pole dia tadi kat luar sebenarnya. So saya rasa pole dia memang kena asingkan. Dia tak boleh masuk dalam beg dia sebab dia tak cukup space. Beg dia agak tight. Ok, pole dia saya dah keluarkan. So baru boleh tutup. So pole dia memang tak sesuai letak dalam beg dia. Okay, so bag dia agak tight lah. Bag dia bukan jenis yang loose, dia tak oversize, dia just ngam-ngam je. So pole dia kena berasingan. So kalau nak selamat, kena cari satu strap, kita strap ikat kat luar. Kalau tak macam ni kita takut tertinggal. So better ikatkan sekali dengan bag dia supaya tak adalah tertinggal dia punya pole. Okey, tu tadi saya dah tunjukkan lah cara pasang, simpan review dan juga cara simpan balik kemah Vidalido Sunstay. So kalau korang berminat nak dapatkan kemah Vidalido Sunstay ni, boleh dapatkan dengan Pet.Camp. Harga dia 1099, lebih kurang 1100 lah. Lepas tu dia ada lagi satu option, RM1,999 ataupun RM1,200 lah. Dia akan dapat sekali dia punya TPU cover. Dia ada satu cover plastik. Dia akan ada satu tambahan aksesoris lah. So kalau hujan, kita boleh gunakan TPU cover tu. So hujan tak masuk, tapi kita boleh nampak view luar. Okay. Tapi dia just ada satu pilihan warna saja. Dia just ada satu warna yang ivory white ni lah, warna macam light cream ni. Dia tak ada pilihan warna lain. Okay. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dengan Pine.Camp. Boleh klik link dekat description. Boleh dapatkan dekat Shopee, Lazada, TikTok ataupun dekat kedai diorang direct dekat Cyberjaya. Okay. Nanti saya akan buat satu lagi video. Saya akan camping dengan kemah Vidalido Sunstay ni. Saya akan bagi feedback lah. Saya akan buat satu tent tour. Saya akan tunjuk lah dari segi macam mana saya set up dalam keadaan sebenar ketika camping, dan juga saya punya setup common space, setup tempat tidur, supaya korang dapat gambaran lah macam mana bila kita set up camping dengan kemah Vidalido Sunstay ni. Okay. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tinggalkan like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi dekat video 10 setup review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.